لا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغير ما بقوم hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, artinya sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada di dalam diri mereka, yakni mereka mengubah hati yang ada di dalam jasad, di dalam tubuh mereka, daripada hati yang kufur kepada hati yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, daripada hati yang asi derhaka kepada hati yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada hati yang syirik menyekutukan Allah kepada hati yang ikhlas, melakukan segala sesuatu, melaksanakan amal ibadat semata-mata kerana Allah, dan juga meninggalkan apa yang dilarang, apa yang ditegah oleh Allah juga semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dihormati lagi dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita rafakkan rasa syukur yang tidak terhingga dapat sama-sama kita mengimarahkan masjid, mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan salat fardu secara berjamaah. Salat fardu 5 waktu secara berjamaah, duduk dalam majlis ilmu. Moga-moga segala amal, segala perintah Allah yang kita buat dikira sebagai amal soleh yang akan jadi bekal di negeri akhirat, di kampung akhirat yang kekal abadi. Dan alhamdulillah, malam ni kita sambung masih lagi membicarakan, memperkatakan sifat mazmumah, sifat yang dicela oleh syarak, yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebut sebagai sifat mazmumah. Dan kita lihat malam ni fasal yang kelima, Al-Faslu Khamis. Fasal yang kelima, ada 2 sifat dalam fasal yang kelima, yakni sifat bakhil dan kasih kepada harta. Al-bukhli wal hubbil mal. Ini dalam fasal yang kelima. Wa qala muallif rahimahullahu taala, kata pengarang, kata muallif rahimahullahu taala, yakni Syekh Abdul Samad Al-Falembani. Al-faslu khamisu fil bukhli wa hubbil mal. Bahagian yang kelima atau fasal yang kelima, fil bukhli, asalnya al-bukhlu. Bukhlu tu bakhilun, bakhil. Sifat mazmumah yakni bakhil, bahasa Arab al-bukhlu. Tapi dia sebab masuk sebelum tu
Fi ni harful jar. Bila harful jar, perkataan atau kalimah selepas fi baca dengan bukhli. Itu kaedah nahwu lah. Fil bukhli pada menyatakan bakhil wal hubbil mal. Waw tu ataf pada bukhli. Jadi baca wa hubbil mal. Waw harful atfin. Ataf pada bukhli. Baca hubbi. Asalnya hubbul mal. Hub ni kasih. Sayang sangat pada mal, pada harta. Bukan tak boleh cari harta, takut orang salah faham. Cari harta yang halal tu wajib. Fardu ain. Cari harta. Cari nafkah. Tapi letak dalam hati sampai kasih, cinta, sayang. Itu yang dilarang. Supaya tak timbul fitnah dah. Kata berat ngaji tasawuf. Tak nak dah cari harta. Tu tak betul cakap gitu, bukan cakap tasawuf tu. Cakap orang tak belajar. Mencari harta yang halal wajib. Mencari nafkah wajib atas tiap-tiap orang Islam. Wajib cari harta. Tak kiralah jadi apa kerja sekalipun yang halal. Wajib. Tapi bila dapat harta letak dalam hati. Itu dilarang. Jadi fasal yang kelima ni menyatakan tentang sifat bakhil. Sifat kedekut. Sifat kedekut. Budak-budak buat, dia tanya ustaz apa dia binatang yang kedekut. Dia kata kuda. Budak-budak nanya kita dah. Sebab dia masa dia kedekut dia kata. Budak-budak nak. Budak kelas saya lah. Ustaz tahu tak apa dia binatang yang kedekut? Kita mana tahu, mana ada binatang kedekut. Rupanya tak tahulah mak ayah dia ajar ke macam tu lah. Kita garuk kepala lah, mana cari. Dia kata kuda. Sebab dia berjalan tu kedekut dia tu. Budak kafar. Pada menyatakan bukhlu wa hubbul mal. Menyatakan bakhil dan juga kasih ataupun sayang kepada harta. Ada sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun umumnya dicela oleh syariat. Kata pengarang adapun bakhil dan hubbul mal wa amma, dan adapun apa? Adapun sifat bakhil dan sifat kasih pada harta. Yakni, terang lagi sekali. Yakni bakhil dan kasihkan harta. Maka iaitu sifat yang dicela oleh syarak. Sifat ini, dua sifat dia letak dalam satu bab. Sebab dia bila kedekut. Kenapa kedekut? Sebab dia kasih pada harta. Bila kasih pada harta, dia kedekut. Budak sekolah kata sinonim. Sekolah katalah kan. Dia sinonim. Bila ada kasih hubbul mal tu, kasih pada harta tu, dia datang sifat kedekut tu. Bila kedekut, ingat sejarah kita surau pergi kutip rumah ke rumah. Dia bagi RM10 tapi kedekut dia kata juga. AJK surau tak ada kerja lain, kutip derma aja setiap bulan. Dia zahirkan kedekut dia tu. Dia bagi bukan tak bagi RM10 lah. Tapi dia kata juga. Jenis laser. Orang bandar kata mulut laser. Kan tak? Rugilah dah bagi tak ada apa-apa, dah kata. Sindiran lah. Bagi ikhlas lillahi ta'ala. Kalau tak setuju, jadi AJK masjid, AJK surau,
Saya tak setuju surau ni kutip derma. Kan? Dalam mesyuarat. Ini kata depan-depan. Kan? Rugilah, tak ada pahala lah. Derma RM10. Contohlah, kalau memang dia bagi RM10. Kan? Tapi kata tak gunalah. Rugi. Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kamu batalkan, yakni batalkan pahala. Jangan kamu batalkan pahala sedekah. Allah Ta'ala sebut sedekah. Wala tubtilu sadaqatikum bil manni, dengan mengungkit-ungkit, wal adha, dan menyakiti. Tu menyakitilah tu. Sakit hati AJK. Sempat lagi sindir kutuk tu. Tak ada guna lah. Batal pahala sedekah. Rugi RM10. Kalau sedekah RM10 lah. Rugi lah. Sedekah Alhamdulillah. Ambil RM10. Lillahi ta'ala. Beres. Harap-harap pahala di akhirat. Jangan batalkan pahala sedekah dengan mengungkit-ungkit dan juga menyakiti. Nak ambil RM10, pemalas sangat. Sampai bila nak jadi gelandangan macam ni? Tak. Tak adil lah. Tak adil lah. Sedekah juga, tapi menyakiti orang yang menerima sedekah tu. Tak adil, rugi. Yalah. Tuhan kata tak ada. Batal sedekah. Jadi dua sifat ni, yang pertama al-bukhlu ataupun bakhilun, kedekut. Yang keduanya hubbul mal, kasih pada harta. Iaitu sifat yang dicela oleh syarak. Iaitulah yang sebesar-besar yang membawa kebinasaan di dalam akhirat. Binasa di akhirat. Membawa kebinasaan di akhirat. Artinya sifat ni jangan ada pada diri seseorang. Sifat mazmumah ni. Dia lawan bagi al-bukhlu, kedekut ni, as-sakhiyu, pemurah. Tu lawan dia. Dia pemurah. Ada budak-budak datang masjid, dia bagi 50 sen. Tu pemurah lah tu. Tabung bergerak, dia bubuh RM1. Minggu ni RM1 je lah. Bila harga buah naik kan, dia bubuh RM50. Contoh tu. Bukan menceritakan hal. Buah tengah mahal ni kan. Tengok buka RM50. Oi, banyak RM50 minggu ni rupanya. Rupanya buah mahal harga. Kan. Tapi yang penting sikit ataupun banyak, lillahi ta'ala, ikhlas. Jadi dua sifat ini, iaitulah yang sebesar-besar yang membawa kebinasaan di dalam akhirat. Mungkin di dunia bila orang kedekut ni, harta makin banyak, dia kedekut. Di dunia, tapi di akhirat besok susah. Cuma kasih pada harta ni tak nampak. Tapi nampak melalui sifat kedekut tadi lah. Nampak zahir. 20 tahun duduk sini, segelas teh pun tak pernah belanja. Nak punya cerita kedekut tak pernah belanja kau. Cerita tak, bukan sini ni, tempat lain. Cerita. Itu bab zakat.
kait dengan kedekut, kalau orang ada sifat kedekut, kita wajib mengeluarkan zakat wang simpanan. Kan? Kewajipan tu kalau kita simpan duit dalam bank ke, kan? Kalau dalam tabung haji tu, tabung haji keluarkan zakat bagi pihak kita. Kan? Jadi ada kewajipan mengeluarkan harta, perintah Allah. Tapi orang kedekut dia tak nak. Habis duit aku dia tu. Duit dalam bank ada 100,000. Dekat sekarang ni berapa? Dekat-dekat 20,000 tu dah cukup nisab keluar zakat. Ada 100,000. 100,000 tu banyak nak kena keluar zakat tu. 10,000 dah RM250. 20,000 dah RM500 keluar zakat. Hei, nak keluar tu berpina juga mata ke dah. Kalau 100,000, 2,500 lah setahun. Bahasa kat muda, buta-buta je keluar bagi ke orang miskin. Fakir miskin 2,500. Kan. Embuh juga kan. Kalau kita setakat 10,000, 20,000 ni tak terasa sangat. 20,000 baru 500. Kena 100,000, 200,000 lagi banyak lah. Wih, banyak keluar zakat weh. Ada hubbul mal habis ya. Walaupun tu perintah Allah. Bagi free-free je. Pakai miskin ataupun pergi kat PKZ. Nah, ni zakat saya. Tak menyimpan tu baguslah. Memang perkara yang dipuji menyimpan tu. Tapi zakat tabung haji keluar kan bagi pihak kita. Saya pun tak pasti. Tiap-tiap tahun dia keluar kan. Tu kena tanya tabung haji. Saya rasa dikeluarkan. Kalau KWSP tak ada. Majlis fatwa sebut maknanya setiap kali macam kita sekarang ni yang 10,000 tak kena lah. Yang iSina terbaru ni. Bajet 10,000 keluar tak kena zakat lah. Tapi kalau keluar 20,000 atau keluar 60,000, dia wajib keluarkan zakat ketika dia keluarkan KWSP. Itu majlis fatwa kebangsaan sebut. Ada. Tiap-tiap tahun tu rasa KWSP tak keluar. Tak keluarkan zakat. Tapi dia ikut kaedah, bila keluar wajib ketika keluar tu kita keluarkan zakat. Itu bagi orang yang menyimpan dalam KWSP. Kebinasaan, kata pengarang, kebinasaan sebesar-besar kebinasaan dalam akhirat kerana firman Allah Ta'ala. Ada dalil dia, yakni firman Allah di dalam Al-Quran Al-Karim, wala tahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih wa khairul lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwiquna. Dalam ni setengah naskah ditulis sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Sayutawwaquna. Artinya, dan jangan engkau sangka, wala tahsabannal lazi, janganlah engkau sangka. Sangka apa? Allazina yabkhaluna bima atahumullah. Akan orang yang kikir. Allazi tu orang yang yabkhaluna, orang yang kikir. Kikir ni bahasa kita lah, bahasa Melayu. Bahasa Arab bakhil. Bahasa kita, bahasa Melayu ori, maknanya kikir.
Jadi janganlah orang yang bakhil itu menyangka. Jangan sangka macam tu. Nah, bahasa mudah. Janganlah menyangka, janganlah engkau sangka orang yang kikir, orang yang kedekut ataupun bakhil itu, bakhil apa? Dengan barang yang memberi Allah Ta'ala akan mereka itu. Bima atahumullah. Ba tu dengan, ma tu barang. Barang ni yakni harta. Minal mal. Yang diberikan mereka itu oleh Allah. Harta ni Allah Ta'ala beri atas jalan usaha kita. Kita kena ingat mana usaha tu pun, usaha tu anugerah Allah juga bagi kita kederat. Ada kudrat, ada iradat kita untuk berusaha, berikhtiar mencari harta. Kemudian Allah kurniakan harta. Itu pemberian Allah. Itu sebab kan kita didik diri kita ni bila dapat harta, kita ingat pada Allah yang memberikan harta kepada kita. Oh sekarang berapa ratus, 600 lebih. Alhamdulillah. Kan. Memanglah manusia buat kadang rendah, kadang tinggi dah. Bila orang import banyak minyak sawit, naik harga tinggi di pasaran, naik dah. Itu manusia lah. Tapi hakikatnya Allah yang beri rezeki tu. Makna bila kita jual sawit kita tu, dia akan jadi duit. Duit tu harta. Harta tu kita gunakan untuk kehidupan, ma'isyah, kehidupan kita. Untuk nafkah isteri, anak-anak, untuk sedekah dan untuk simpanan. Kan? Jangan perhabis semua, tu boros pula. Dapat bulan ni 6,000. Buah banyak, habis 6,000. Tu boros. Dicela juga pada syarak dia, tak boleh kedekut dan tak boleh boros. Dia duduk tengah-tengah. Ada untuk belanja isteri, belanja anak-anak, untuk sedekah pada ibu bapa, kepada kaum kerabat yang miskin. Yang kaya pun boleh. Kan? Itu yang kaya panggil hadiah, yang miskin panggil sedekah. Boleh pahala belaka. Tapi lebih aula kita bagi yang miskin, sebab dia memerlukan harta. Yang kaya ni dia tak nak dah. Kalau kita bagi RM10 dia tak pandang. Tapi dapat pahala juga. Niat hadiah sebab dia kaya. Allah yang bagi harta tu. Dan janganlah orang yang kikir dengan apa yang dianugerah, yang diberi, yang dikurniakan mereka itu oleh Allah, min fadlihi, daripada kurniaannya, kurniaan Allah. Jangan sangka apa? Huwa khairul lahum. Jangan sangka kikir tu baik bagi mereka. Jangan sangka macam tu. Kadang-kadang syaitan dia kipas kita. Tak usah sedekah-sedekah lah. Habis harta. Itu syaitan kata. Dia bisiklah hati tu. Habis kan. Lalu tabur masjid. Belek-belek. Tak usah. Syaitan kata. Habis kan. Baik ngeteh dia kata. Kalau 50 nak bubuh, ketar. Fikir. Syaitan kata, baik belanja ngeteh kan. Simpan balik. Beratlah. Tak, itu cerita. Syaitan ni dia tiup lah. Dia kata bakhil. Dia kata akan jadi fakir kalau mu rajin sedekah. Syaitan tiup. Jadi sangkaan itu Allah Ta'ala larang. Jangan sangka orang-orang yang bakhil dengan apa yang dikurniakan, yang diberikan mereka itu oleh Allah, min fadlihi, daripada kurniaannya, daripada kurniaan Allah Ta'ala itu, wa khairul lahum, dia baik bagi kamu. Jangan sangka gitu. Bal, bahkan, wa syarrul lahum, bahkan dia tu maknanya bakhil tu, syarrul lahum, buruk bagi mereka. Sebenarnya buruk. Itu disebutkan
Bila sebut syarrun lahum, buruk bagi mereka yang menyangka begitu, maknanya dia jadi sifat mazmumah, sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi akan dikekang, sayutawwaquna, lagi akan dikekang akan yang dikikirkan itu. Ma bakhilu, apa yang dibakhilkan itu akan dikekang dengan dia atas leher mereka itu pada hari kiamat. Kekang ni makna dikalungkan. Harta yang dia bakhil, dia sangka dengan sebab dia bakhil ni harta dia makin banyak. Syaitan kata, kalau engkau sedekah, engkau derma, besok engkau jadi pakir. Maka dia pun ikut aja. Genggam tak tiris. Terus simpan. Makin banyaklah simpanan. 200,000, 500,000. RM10 pun tak derma. Punya banyak tu. Sama macam tu. Memanglah secara zahir nampak makin banyak harta tu. Bila bakhil, bila kedekut, makin banyak. Tapi Tuhan kata, Allah Ta'ala sebut, jangan sangka begitu. Kerana harta yang dikedekutkan tu, pertama, tak keluarkan yang wajib lah, yakni zakat. Kedekut juga tu. Dia tak keluarkan zakat. Ada 100,000, 200,000. Hak Tuhan anugerahkan pada dia, harta dunia. Dia tak nak keluar zakat. Sebab apa? Sebab kedekut tadi. Yang tu, yang wajib tadi, akan dikekang, maknanya dikalungkan di leher mereka itu pada hari kiamat. Wal-iyazubillah min zalik. Hak lebih tu tak, 200,000, 100,000 tu, hak lebih-lebih tu tak. Yang wajib tu, hak wajib yang dia sangka itu kebaikan, padahal itu keburukan. Dalam ayat ni maknanya dia tidak mengeluarkan yang wajib, yakni zakat. Kemudian termasuk juga bakhil, maknanya dia tidak memberikan nafkah kepada orang yang berada di bawah tanggungjawab dia. Isteri, itu yang wajib, beri nafkah pada isteri, beri nafkah kepada anak-anak yang belum kerja lah, bawah tanggungan. Dah kerja tu, dia pula beri kat kita. Dia ngulur kat kita. Jarang dah dia dah ada kerja, kita ulur kat dia. Tapi kadang-kadang minta juga, bos, ansuran kereta tak lepas ni. Minta tolong. Tolong je lah. Daripada anak muflih, tolong jugalah ulur sikit. Berapa ratus. Ansuran 800, bos tolonglah 500. Sekarang ni zaman PKPP ni letih belaka. Ulurlah juga. Kita rezeki lebih Mana bakhil di sini tidak mengeluarkan harta yang diwajibkan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nama bakhil. Macam sedekah ni sunat je, sunat. Tak dikira bakhil. Tak sedekah RM5 ke masjid tabung hari Jumaat, itu tak dikira bakhil. Adapun kalau dengan isteri, dengan anak-anak dia tak beri nafkah, tu dikira bakhil. Akan datang huraian dia. Jadi secara umumnya, orang yang bakhil ni janganlah sangka sifat bakhil tu baik bagi dia. Sedangkan sifat bakhil itu adalah merupakan kejahatan atau keburukan. Dalam bab ni dipanggil sifat mazmumah. Disebabkan kasih kepada harta tadi, maka dia menjadi bakhil. Itu dalil daripada Quran. Firman Allah yang menyatakan sifat bakhil itu sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal bukhla fa innahu halaka man kana qablakum. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum
wal bukhla, artinya takut oleh kamu. Iyyakum ni dalam konteks ayat ni maknanya pelihara oleh kamu diri kamu. Jangan ada sifat ni. Makna pelihara, jaga-jaga diri kamu. Sifat apa? Wal bukhla, al bukhla tu. Takut oleh kamu akan kikir itu, sifat kikir ataupun sifat bakhil. Maka kerana bahawasanya ia sifat bakhil, al-bukhla, kerana bahawasanya ia membinasakan, fa innahu, maka sesungguhnya atau maka bahawasanya halaka, merosakkan, membinasakan akan orang yang dahulu-dahulu, man kana qablakum, siapa-siapa yang adalah mereka itu sebelum daripada kamu. Mana kaum yang terdahulu binasa dengan sebab mereka bersifat dengan bakhil. Ini peringatan Rasulullah. Rasulullah cerita orang-orang dulu mereka tu binasa dengan sebab penyakit bakhil. Maka Nabi ingatkan cerita kisah dulu tapi untuk jadi pengajaran kepada umat Rasulullah, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya tidak bersifat dengan bakhil. Kerana bakhil itu merosakkan, bakhil itu membinasakan kaum-kaum yang terdahulu. Jadi kalau umat Nabi, kalau kita beramal dengan sifat bakhil, kita juga akan binasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu. Bermula lawan bakhil. Apa dia lawan dia? Bermula lawan bakhil itu iaitu sakha. Sakhaun. Sakhiyun, orang yang pemurah. Iaitu sakha, artinya murah hati. Ini sifat yang terpuji. Yang mazmumahnya bakhil, yang terpuji sifat mahmudahnya sakha, orang yang pemurah, sakhiyun. Itu orang yang pemurah. Iaitu sifat kepujian yang dipuji oleh syarak. Ini sifat yang terpuji. Dia mana as-sakha, duduk tengah-tengah di antara bakhil dan boros. Dia duduk tengah-tengah. Sifat yang terpuji ni duduk pertengahan. Kalau bakhil, genggam tak tirih, kedekut. Kalau boros, habis semua harta. Kan? Budak-budak kata enjoy sakan. Enjoy sakan, enjoy lah. Mana? Habis. Dapat 5,000, 5,000 habis. Dapat 10,000, 10,000 habis. Berat lah. Itu boros. Dicela juga pada syarak. Jadi as-sakha, orang yang sakha ni maknanya sakhiyun. Dia duduk tengah-tengah, comel. Syarak ni begitulah. Ada dia belanja untuk diri dia. Jangan sampai dia kedekut sampai diri sendiri pun tak bertukar pakai baju. Makan cincai-cincai lebih kurang dia. Punya kedekut. Ngana makan ubi kayu, tanam ubi kayu pun kedekut sampai makan ubi kayu. Tapi ubi kayu cicah dengan kelapa, ikan keri yang sedap. Itu tak apalah. Jarang-jarang, kadang-kadang. Ini hari-hari. Ngapa makan ubi kayu je ni? Takut habis duit. Itu berat. Duit banyak simpan. Itu kedekut betul lah. Dengan diri sendiri pun kedekut. Nafkah untuk diri sendiri, nafkah untuk isteri, nafkah untuk anak-anak. Kemudian ada sedekah, ada simpanan. Islam tu cantik disusun macam tu. Inilah sebab Islam tu Allah yang turunkan kepada manusia sebagai panduan hidup. Memang cantik, memang comel lah. Kita beramal. Jadi sifat murah hati ataupun sakha
Sifat kepujian yang dipuji oleh syarak. Tuan pada syarak Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah. Ni Allah Taala puji. Firman Allah Taala, wa may yuqa suha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Allah Ta'ala puji orang yang bersifat murah hati atau sifat pemurah. Ertinya barang siapa, waman, dan siapa-siapa, dan barang siapa, yuqa suha nafsihi, memelihara akan diri mereka itu daripada kikir. Dia pelihara. Tak ada pada diri dia, diri siapa-siapa tu, yuqa tu dia pelihara, dia jaga sungguh-sungguh. Sifat bakhil itu nafsihi, daripada diri dia. Makna tak lekat sifat bakhil itu pada diri dia. Makna bila tak ada sifat bakhil itu, dia bersifat dengan sifat murah hati ataupun bersifat pemurah. Begitu maksud dia. Allah Ta'ala puji tadi. Faulaika humul muflihun. Mereka itulah yang dapat kemenangan di dalam akhirat. Allah Ta'ala puji. Orang yang dapat pelihara diri dia, tidak ada pada diri seseorang itu sifat bakhil, sifat kedekut tadi. Faulaika humul muflihun. Maka mereka itu orang yang dapat pelihara sifat bakhil itu, tak ada pada diri dia, melainkan yang ada pada dirinya ialah sifat murah hati atau pemurah. Muflihun, orang-orang yang mendapat kejayaan, orang yang mendapat kemenangan di dalam akhirat. Di negeri akhirat, di kampung akhirat nanti dia akan dapat kemenangan. Ini Allah Ta'ala puji orang yang bersifat sakha, bersifat pemurah. Itu dalil daripada Al-Quran. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sakha'u sajaratun tambutu fil jannati Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sakha'u sajaratun tambutu fil jannati fala yalijul jannata illa sakhiyun wal bukhlu sajaratun tambutu fin nar fala yalijun nar illa bakhilun. Ini dalil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bermula murah hati. As-sakha itulah perkataan as-sakha. Murah hati, satu pohon, mana akan tumbuh, akan jadi satu pohon, sajaratun, sajarah pokok atau pohon kayu yang tumbuh di dalam syurga. Sifat pemurah tu. Dia kait dengan sajarah ni, pokok ni dia keluarkan buah. Buah tu orang boleh makan. Diibaratkan, Nabi ibaratkan sifat pemurah tu dia akan tumbuhkan satu pokok di dalam syurga. Tak? Satu pohon kayu yang tumbuh di dalam syurga. Tu ibarat dia akan manfaat orang makan buah-buahan dia. Maka tiada masuk dalam syurga melainkan orang yang murah hati, kata Nabi. Ini Nabi puji orang yang bersifat sakha, sifat murah hati. Tak masuk syurga melainkan orang tu mesti ada sifat murah hati. Baru boleh masuk syurga. Dan kikir itu, kata Nabi, satu pohon kayu yang tumbuh di dalam api neraka. Maka tiada masuk ke dalam neraka itu melainkan orang yang kikir. Itu celaan
kepada sifat bakhil. Pokok juga, pokok yang tumbuh dalam neraka. Biasa kita dengar kalau tumbuh dalam neraka tu pokok zakum yang buah berduri-duri tu. Ahli neraka makan. Na'udzubillah min zalik. Jadi sifat kikir tu, sebab sifat kikir ni mesti dibuang daripada hati kita. Hendaklah dalam hati kita ni hidup dengan sifat sakha, supaya kita jadi orang yang sakhiyun, orang yang pemurah. Cuma bila mengaji bab ni saya selalu sebut, jangan kita kata pemurah tu borah, bukan. Pemurah ni satu sifat yang terpuji. Tapi kalau kita habiskan harta kita, itu borah pula. Dia tengah-tengah, supaya tak timbul fitnah tu kan. Saya selalu ulang tu, sebab kita akhir zaman ni macam-macam, takut timbul fitnah. Jangan duduk makam bakhil, jangan duduk makam boros, tapi duduk di tengah-tengah, makam pemurah. Jadi maknanya tak masuk syurga melainkan orang yang bersifat dengan pemurah. Dia pandai gunakan harta yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada tempat yang sepatut dan selayaknya. Itu pemurah. Dan pemurah juga ada harta yang digunakan untuk disimpan. Tak boleh kau ni kedekut simpan je harta. Tak salah orang cakap gitu. Dia ada simpan duit kan, lepas belanja apa semua ujung bulan adalah simpan dalam 500-600. Kedekut betul kau ni, menyimpan je kerja. Ada orang cakap gitu, salah cakap tu. Tak betul dah orang yang buat, mana ada katalah 500 sebulan dia simpan daripada 3-4 ribu tu. Betul dah tu, mana pula kita pandai-pandai kata dia kedekut pula. Itu sebab harta ni kadang-kadang ada ketikanya kita jangan cerita ke orang. Kalau kita cerita banyak harta, orang mahu kidnap kita. Banyak harta dia dalam bank tak? Ya, harta tengok tempat. Jangan tak pakai dalam bank. Bangga cerita dalam bank aku ada 500,000. Tak lama ambil dah orang isteri kita minta dia colek isteri kita, dia minta duit. Itu sebab harta ni dia kena, kalau tak ada pun jangan cerita ke orang. Ada pun jangan cerita. Tahu sama tahu, sendiri tahu. Kalau banyak kan susah juga. Banyak dengan musuh. Kalau tak ada pun orang peleceh kita pula. Orang peleceh pula. So skepeng pun tak ada dalam bank. Orang peleceh pula. Dia tak payah cerita. Kan? Dengan isteri cerita tak apalah kan. Dapat 10k, KWS cerita je lah. Wallahu ta'ala a'lam. Panjang cerita lagi ni, bab bakhil ni nak panjang, banyak 3-4 muka surat lagi. Setakat tu lah insya-Allah. Masa dah tamat dah. Wallahu ta'ala a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.